Dalam perkembangan di Parlimen hari ini, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menegur ahli-ahli Parlimen supaya tidak mengungkapkan perkataan-perkataan sensitif seperti kafir, Zionis dan juga Yahudi. Sebaliknya, beliau meminta ahli-ahli Parlimen untuk membawa isu-isu rakyat serta negara sebagai matlamat utama dan tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan politik. Turut dibangkitkan di Dewan Rakyat, dakwaan Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan yang menyekat mana-mana individu untuk bercakap mengenai isu 3R, agama, bangsa dan institusi diraja di dalam negara ini. Kita ikuti laporannya bersama Umar Vati Ramayah di Parlimen. Silakan Umar. Terima kasih rakan tugas di studio, dan hari ini memasuki hari ke-9 sesi Dewan Rakyat, sementara perbahasan belanjawan 2024 pula memasuki hari ke-5 selepas ia dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Oktober lalu. Dan namun sebelum bermulanya persidangan, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menegur ahli-ahli Parlimen supaya tidak mengungkap perkataan-perkataan sensitif seperti kafir, Zionis dan juga Yahudi. Katanya sepanjang 4 hari perbahasan belanjawan 2024, pelbagai hujah dan pendirian dilontarkan dan beliau mendapati ada beberapa hujah yang menyentuh isu-isu sensitif dan menggores hati. Justru beliau meminta ahli-ahli Parlimen supaya menunjukkan tingkah laku yang terpuji semasa mengetengahkan isu-isu rakyat dan tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai medan politik. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedutan atau petikan beliau sebentar tadi. Tadi Tan Sri ada sebut tentang istilah KP. Saya setuju kalau perkataan KP tidak ditujukan kepada orang Islam, tuduh KP. Tapi kalau istilah itu digunakan untuk memang orang bukan Islam, itu sememangnya istilah yang dikhususkan oleh Allah ke atas orang bukan Islam, namanya KP. Tapi kalau ditujukan pada orang Islam, kita pun tak setuju. Yang berhormat, Yang berhormat seorang yang ada agama. Saya hormat Yang berhormat. Tapi kalau Yang berhormat ungkapkan berkawan-kawan kita yang dia merasa sedih diri dia. Soal agama soal lain. Sebut orang-orang bukan Islam contohnya. Jadi lebih nyaman, lebih enak didengar daripada kita sebut kafir. Saya faham. Yang berhormat seorang beragama, saya faham. Tapi kalau saya kenal lagi tu, dia berkawan baik dengan kita, tiba-tiba perkataan itu bagi mereka sensitif. Kita faham maksud kafir itu faham. Tapi tak semua orang merasakan selesa dengan perkataan itu. Jadi saya mohon, saya rayu sangat YB, jangan gunakan kata-kata yang boleh membuatkan mereka rasa sensitif. Itu saja. Boleh dia tak timbul isu sensitif. Kalau kita nak debate sampai petang pun tak habis. Saya minta janganlah. Tan Sri sedikit menjawab Parit Bunta. Dr. Yusof Al-Qaradawi pernah menyebut bahawa perkataan kafir tidak wajar lagi digunakan. Sebaliknya, perkataan yang paling sesuai adalah muwatinun atau rakan senegara. Jadi itu lebih harmoni. Apa pun juga Sungai ini, terima kasih. Saya minta lah Wabi, saya minta. Saya tahu Wabi lebih hebat daripada saya. Kita keluarkan istilah tersebut bukan bermakna kita nak menghina. Tapi kalau misalnya dalam ayat Quran, jelas disebut kita baca ayat Quran yang berkaitan dengan sifat orang kafir dan sebagainya, yang terpaksa kita baca ayat tersebut. Adakah itu termasuk dilarang? Innallazina amanu wallazina kafaru contohnya. Takkanlah itu pun tak boleh. Tengoklah penggunaan ayat. Saya tidak menyebut tidak boleh. Jangan asosiatkan. Bergantung kepada penggunaan ayat. Kalau ayat itu memang ditafsirkan begitu, kita nak kata Yang berhormat, kalau saya nak buka medan ini, akan ada 70 orang akan bagi pandangan berbeza. Kalau nak buka medan ini. Jadi cukuplah. Saya faham. Tapi tengok keadaan lah. Terima kasih, Berhormat. Tengok keadaan. Baik. Kalau memang ayat itu diterjemahkan begitu, Yang Berhormat cukup. Tidak bermaksud untuk nak menghina. Dah cukup. Cukuplah, Yang Berhormat. Tidak bermaksud untuk menghina, tapi memang itu Yang Berhormat, istilahnya. apa lagi yang nak buktikan? Saya kata cukuplah. Baiklah, itu antara sedikit sedutan apa yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebentar tadi. Dan selain itu, beberapa isu lain turut menjadi tumpuan di Dewan Rakyat hari ini, iaitu isu melibatkan 3R, iaitu agama, bangsa dan juga institut diraja. Dan soalan ini dibangkitkan oleh ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dijawab oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin
Nasution Ismail yang menyangkal bahawa dakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Ketua Polis Negara mengeluarkan kenyataan yang menyekat mana-mana individu untuk bercakap ataupun menyentuh mengenai isu 3R di dalam negara. Dan sebaliknya beliau menegaskan polis Diraja Malaysia hanya menjalankan siasatan jika ada laporan yang dipercayai berbau hasutan, dan kita dengarkan sedikit apa yang diperincikan oleh beliau sebentar tadi. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17/11/2022, 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Paguh dalam ceramah Mega PN Best 16/11/2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya, kalau polis siasat atas ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil. Sebelum itu, dalam soalan tambahan, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sepanjang dalam sejarah tidak pernah ada ketua polis yang mengatakan tidak boleh sebut isu 3R, dan tetapi larangan itu hanya dikenakan jika ia menyentuh perkara yang sensitif ataupun perasaan perkauman. Dan selain itu, isu-isu lain turut mendominasikan Dewan Rakyat hari ini, termasuk isu yang persoalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Shah Alam Azil Yusof yang meminta Menteri Pendidikan untuk menyatakan perancangan Kementerian dalam mengetengahkan literasi politik dan kenegaraan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah, memandangkan mereka akan layak untuk mengundi pada usia seawal 18 tahun dan sebaik sahaja meninggalkan alam persekolahan. Selain itu, dalam sesi sama, Ahli Parlimen Tawau Law Swee Fui meminta Menteri Dalam Negeri untuk menyatakan usaha penyelesaian isu penduduk yang tidak mempunyai dokumen disebabkan oleh pendaftaran lewat, kematian ibu bapa, kehilangan sijil nikah dan juga perkara-perkara lain. Dan saya juga akan berkongsi reaksi ataupun jawapan Menteri Pengangkutan berhubung soalan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan, mengenai tindakan Malaysia Airlines menamatkan perkhidmatan catering dalam penerbangan itu sebelum melantik caterer yang baru, dan pada soalan jawab yang akan dibangkitkan dalam sebentar lagi. Dan saya kira itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan pada jam ini. Terima kasih dan kembali ke studio. Terima kasih.